muqaddimah surah Al-Mulk. Surah ini diturunkan di Makkah. Nah, jadi dalam tafsir pimpinan dia pilih surah ini makkiyatun. Wa naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Jadi ramai ulama tafsir menukilkan ijma' surah ini makkiyah, diturunkan di Makkah. Mengandungi 30 ayat. Berapa ayat ada? 30. Kenapa dinamakan surah Al-Mulk? Surah ini nama dia surah Al-Mulk. Makna Al-Mulk makna kuasa pemerintahan, kuasa pemerintahan. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kekuasaannya yang mutlak, mana tak ada siapa boleh cabar, tidak ada siapa boleh sekat atau boleh halang, menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Terdapat beberapa nama dalam hadis yang sahih, tulis baca. Yang pertama surah Al-Mulk berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, kana yaqumu yaqra'u bi surat Al-Mulk. Mana orang ni selamat di akhirat esok sebab surah Al-Mulk akan jadi peguam pada dia. Dia baca surah Al-Mulk. Satu nama. Nama yang kedua suratu Tabarak. Suratu Tabarak. Mana dalil? Dalil dianya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratu Tabarak. Suratu Tabarak hiyal mani'atu min azabil qabri, menjadi penghalang daripada azab kubur. Dua hadis ini sahih. Yang ketiga surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Dia ambil nama penuh, nama awal ayat Tabarakallazi biyadihil mulk berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini kumpul setempat. Nanti kita baca lagi ketika bincang tentang fadailus surah, kelebihan surah. Hadis ini hadis Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna suratan minal Qur'ani 30 ayah. Dalam Quran ini ada satu surah bilangannya 30 ayat. Syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu. Dia beri syafaat, minta dengan Allah Taala, rayu supaya sehinggalah Allah Taala ampunkan kepada orang yang baca dia ni. Wa hiya suratu Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi hadis ini dalam Abu Daud dan lain-lain. Maknanya nama surah ini ada 3 nama: Al-Mulk, surah Tabarak, surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Ada lagi nama-nama lain, cukuplah kita ambil yang masyhur, yang ada sandarannya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik semula kepada muqaddimah pimpinan. Intisari kandungan surah. Apakah intisari dia? Menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup makhluk-makhluknya untuk menguji dan menzahirkan keadaan mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya, siapa lebih baik amalan dia. Seluruh alam yang diciptakannya itu amatlah rapi dan tidak ada sebarang cacatnya. Kemudian digambarkannya peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan balasan buruk yang sangat-sangat menggerunkan yang disediakan bagi orang-orang yang kufur ingkar. Sebaliknya, orang-orang yang takut melanggar hukum Allah semasa mereka tidak dilihat orang, dan semasa mereka melihat azab tu tidak melihat azab Tuhan. Mana kita ni betul-betul beriman, tak tengok azab, orang pun tak tengok kita, tapi mereka betul-betul takut pada Allah Azza wa Jalla, maka mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.
maka lakukanlah perbuatan kamu di tempat yang tersembunyi atau yang nyata, sama je lah. Nyata tak ada orang pula kita maksiat, ada orang kita ibadat, lah itu munafik nama dia. Mereka tidak dilihat oleh orang dan semasa mereka tidak melihat azab, ya. Maka lakukanlah perbuatan kamu di tempat yang tersembunyi atau yang nyata, dan tuturkanlah perkataan kamu secara rahsia atau terang, sama saja keadaannya kepada Allah, kerana sungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung dalam dada, apalagi bila keluarnya berupa perbuatan atau perkataan. Mana Nabi SAW Allah Ta'ala peringatkan kepada kita dalam ayat ini, jangan coba main-main, Allah Ta'ala tahu semua perkara. Setelah menerangkan berbagai-bagai jenis nikmatnya yang telah dilimpahkannya kepada makhluk-makhluknya, lalu diperintahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa Allah jualah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada, dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Itu muqaddimah dalam pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ni saya nak pergi kepada muqaddimah kita sendiri pula. Muqaddimah dalam tafsir Al-Muharrar. Lepas ni kita akan bincang tentang fadilat surah ini dan bilakah waktu kita nak baca surah. Sebab sekarang ni dah jadi fenomena dah. Setengah masjid lepas solat Isyak baca lalu. Baik, kita pergi kepada maqasidus surah. Objektif surah ni. Apa dia objektif dia? Tulis ni pelajar. Bayanu azimi qudratillahi ta'ala. Surah ini menyatakan betapa agung dan besarnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa kamali mulkihi dali ala wahdaniyatihi, sempurnanya milik Allah Ta'ala yang menunjukkan keesaan Allah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner, tak ada kawan, tak ada penolong. Allah yang esa, yang tunggal, dia saja yang melakukan segala perkara yang dikendaki olehnya. Tak payah pembantu, tak payah penolong, tak payah PA, tak payah SU, cukup Allah Ta'ala yang esa. Baik, maudu'atis surah, beberapa isu yang poin utama dalam surah ini ada 10 perkara. Ada 10 poin. Yang pertama, at-ta'rif bi'azamatillah, memperkenalkan keagungan Allah Azza wa Jalla, wa infiradihi bil mulki, dan ketunggalan Allah Ta'ala dengan kerajaannya dan kuasa Allah Ta'ala ke atas semua perkara. 2. Bayanul hikmah, Allah nak nyatakan hikmah kenapa dijadikan mati dan hidup. Sebab apa ada mati, ada hidup, ada dunia, ada akhirat, ada hikmah dia. Thalisan, yang ketiga, zikru ba'di mazahiri qudrati subhanah, Allah Ta'ala nyatakan sebahagian daripada perkara yang jelas yang menunjukkan kepada kudrat Allah dan infiradihi, ketunggalan Allah Ta'ala dalam menciptakan alam atas dengan begitu tekun, dengan begitu teliti, dengan begitu teratur, sehingga pada saat ini kita hanya dengar kereta api aksiden, tapi kita tak pernah dengar lagi bulan dengan bintang, langit, bulan dengan matahari berlanggar. Tak ada. Rabi'an, yang keempat, bayanu su'i aqibatil kafirin, Allah nyatakan betapa buruknya akibat orang-orang yang kafir. Wa ma a'addahu Allahu lahum min azab, dan apa yang Allah sediakan kepada mereka azab-azab yang begitu dahsyat. Dan Allah nyatakan pula baiknya, elok kesudahan orang mukmin dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Khamisan, yang kelima, bayanu sa'ati ilmillah,
menyatakan betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah, sama ada orang tu buat secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, sama aja bagi Allah. Malam ke siang, dalam laut ke di udara, di darat ke dalam air, sama aja di hadapan ilmu Allah Azza wa Jalla. Sadisan, yang keenam, at-tazkiru biminnati khalqi hadhil ardh. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita dengan anugerah penciptaan bumi ini. Allah jadikan sesuai untuk didiami oleh manusia. Allah perintahkan manusia supaya berusaha bergerak di atas muka bumi, mengambil manfaat sebanyaknya daripada apa yang disediakan oleh Allah sebagai bekalan hidup di dunia dan bekalan menuju kepada Allah di akhirat. Ni kita manusia ni pelik. Allah buat bumi untuk duduk, nak hidup di planet pula dah. Hai masalah. Tak ada kerja, nak hidup di planet. Sabi'an, yang ketujuh, at-tahzir min batshillahi wa iqabihi. Memberi amaran, tindakan yang Allah Ta'ala akan ambil kepada orang yang derhaka sangat dahsyat. Sebagaimana Allah tunjuk kepada kita beberapa orang kumpulan kafir yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saminan, yang ke-8, ad-da'watu ila at-ta'ammuli wat-tafakkuri. Allah jemput kita supaya kita berfikir, tengok, perhati kepada gerakan burung-burung di udara, bagaimana mereka terbang, buka sayap, tutup sayap, ada yang mengembara beribu kilometer setiap musim, boleh je dia pergi. Ada pula GPS dia tu lebih hebat daripada GPS kita. Jadi Allah suruh kita perhati ke burung, macam mana dia boleh mengembara beribu kilometer, tak ada GPS, tak ada apa, tapi Allah Ta'ala letak GPS dalam kepala dia yang dia boleh pergi, boleh sana sini. Ini burung. Bagaimana rezeki dia, macam-macam kita kena perhatikan. Tasian, yang kesembilan, darabal masal li ahli iman. Allah Ta'ala buat bandingan, analogi tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Wa ahlil haqqi wa ahlil batil, orang yang benar dan orang yang batil. Ashiran, yang ke-10, taubihul musyrikin ala kufrihim ni'mat Allah. Allah cela, keji puak-puak kafir kerana mereka kufur terhadap nikmat Allah dan mereka memandang lekeh dengan janji-janji azab yang Allah Ta'ala letakkan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya memperingatkan mereka dengan nikmat Allah dan menolak, menjawab sebarang kekeliruan yang ditimbulkan oleh puak-puak kafir. Ini 10 poin utama yang patut kita belajar, kita tadabbur, bukan yang menjadi rutin baca atas dasar nak selamat azab kubur, tapi tidak ditadabbur, tidak dipahami, tidak dipelajari apakah maksud surah Al-Mulk, kenapa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita baca surah Al-Mulk ini pada waktu malam.